Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pelaris. Syukur kita ada pelaris. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita nak cerita bab pelaris. Macam mana nak lariskan perniagaan, macam mana nak lariskan jualan, macam mana nak lariskan apa-apa yang belum terlaris. Jadi pada malam ni saya akan kongsikan beberapa tips, beberapa kaedah bagaimana nak lariskan perniagaan. Jom kita guna pelaris. Tapi kena tengok sampai habis video ni. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi cerita dalam satu bab yang sambungan daripada semalam, iaitu berkenaan dengan pelaris. Pelaris kita sedia maklum, ada yang kita dari Islam, ada kaedah dia. Begitu juga yang bukan Islamik. Bukan Islamik pun ada juga kaedah dia. Jadi tuan-tuan pilih sendirilah. Tuan-tuan boleh pilih sendiri, tepuk dada tanya selera, tepuk dada tanya iman masing-masing. Saya nak kata, oh tuan-tuan jangan buang, tapi tuan-tuan kata dah biasa pakai dah, Ustaz. Dah biasa pakai dah ni. Jadi saya memang suka pelaris jenis ni. Terpulang tuan-tuan, terpulang. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, cuma malam ni saya nak lebih kongsikan apa yang dimaksudkan dengan pelaris mengikut kaedah Islam itu sendiri. Kaedah Islam. Dia ada zikir-zikir pelaris, tuan-tuan. Zikir-zikir pelaris yang kita boleh baca dalam kedai, seperti mana yang saya bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan sebelum ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat-sahabat yang baru masuk, bagi sahabat-sahabat memberi salam. Faizal Lakat, alhamdulillah. Apa khabar Zal? Tunggu habis PKP Zal, makan bubur. Nak pergi makan bubur kat Labuan. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, saya kalau teringat Faizal, tuan-tuan, ni kawan saya, kawan rapat tuan-tuan, kawan saya di Labuan. Biasanya kalau pergi Labuan kena telefon tuan tanah lah tuan-tuan. Kena telefon tuan tanah. Jadi dialah tuan tanah Faizal tuan-tuan. Faizal Lakat tu Faizal Lakat tu ialah tuan tanah di mana. Kalau saya turun Labuan saya akan telefon lah dia. Kawan-kawan kalau tak telefon sekarang dia marah pula. Jadi Zal, tunggu Zal, insya-Allah habis PKP. Slow sikit PKP, down sikit PKP. Masa nak pergi ke Labuan tu sebenarnya tuan-tuan ada sebab dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, malam ni kita nak cerita bab pelaris. InsyaAllah macam mana nak lariskan perniagaan, macam mana nak lariskan sesuatu benda yang kita jual ke, ataupun yang kita tak jual orang lain punya, nak lariskan orang lain punya pun boleh juga. Boleh tuan-tuan. Ini pelaris. Nak lariskan diri sendiri ke atau bagaimana, insyaAllah mudah-mudahan boleh memberi manfaat. Saya rasa bising sikit ni buka kipas dia, saya tutup sekejap. Baru dia sunyi sedikit. Baru sunyi sikit tuan-tuan lah. Tadi dia bunyi bising sebab saya buka kipas. Okey tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tak mau cerita panjang, tak mau bebel panjang-panjang, tak mau kona panjang-panjang. Kita straight the point terus tuan-tuan pada malam ini. Yang mana zikir pelaris. Ini zikir yang saya selalu baca ke dalam mana-mana tempat yang saya pergi untuk membuka semula perniagaan. Yang saya cerita semalam, yang perniagaan dia kena katuk, perniagaan ditutup. Sedangkan dia tak pernah tutup berniaga dia tuan-tuan. Setahun hanya sekali atau dua kali saja. Raya puasa, raya haji saja dia tutup. Hal lain semua dia buka. Tapi tiba-tiba beberapa orang kawan-kawan dia, beberapa orang pelanggan dia mai kat dia, kata apa? Hang tutup kedai banyak hari tak buka. Dia terkejut. Kalau seorang mungkin dia atau mungkin tak perasan kot. Main tempat 5 orang cerita benda yang sama tuan-tuan, sebut benda yang sama, akhirnya kita tahu bahawa ada masalah pada kedai kita. Mana tak ada masalah? Bila kedai kita orang tampak tutup je tuan-tuan, mana kedai kita ada masalah. Walau tuan-tuan perempuan berniaga pisang goreng tuan-tuan, pisang goreng je tuan-tuan. Tapi pisang goreng pun tuan-tuan, bila mana ada perasaan PhD tadi tuan-tuan, tu susah sikit ni tuan-tuan. Orang kita ni tuan, dia ada PhD. Walaupun pisang goreng, niaga nasi lemak dia jual pagi-pagi tuan-tuan, pun kacau juga tuan-tuan. Tak tahulah tuan-tuan. Macam-macam hal tuan-tuan, macam-macam hal, macam-macam perangai orang ni tuan-tuan. Tak apalah, itu antara dia dengan Allah.
Yang penting kita buat persediaan. Jadi kalau kita kena tutup perniagaan kita, ini zikir dia tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Surah Sad ayat 54 yang bermaksud, sesungguhnya ini ialah pemberian kami kepada kamu, pemberian yang tidak akan habis-habis. Ini zikir dia tuan-tuan. Zikir kedai kena tutup, zikir rumah kena tutup, perniagaan kena tutup, berniaga tak laku, barang tak jalan. Ini antara zikir yang boleh kita buat. Nak buat di mana? Buat dalam kedai. Kalau kita ada produk, nanti saya cerita hal lain pula. Ini saya tumpukan kepada yang ada kedai, yang ada permis perniagaan. Sama ada bentuk pejabat ke, bentuk kedai makan ke, dan yang lain-lain. Dan biasanya ini diamalkan di kedai makan. Biasa saya buat ini tuan-tuan untuk buka kedai makan semula. Kedai makan, dan juga itu hari pernah saya buat untuk kedai, rangkaian kedai jual baju kurung tuan-tuan. Jual baju kurung tuan-tuan, tak apa-apa nak jalan. Kedai tak apa nak jalan tuan-tuan, ada masalah sedikit. Dan saya dibawa oleh owner dia tuan-tuan. Owner dia bawa saya beberapa cawangan di seluruh Malaysia tuan-tuan. Dia ada beberapa cawangan. Saya pergilah, dia kata Ustaz cerita dia berapa bayaran dia. Nanti saya bagi tahu, nanti Ustaz tolong pergi. Ada beberapa tempat seluruh Malaysia tuan-tuan. Saya pusing seluruh Malaysia pergi buat kedai dia tuan-tuan. Satu kedai saya duduk 2 ataupun 1 hari sehingga ke 3 hari. Satu kedai, tengok keadaan kedai. Kadang-kadang kita masuk kedai tu memang ada masalah teruk. Bukan sekadar dia ganggu kedai saja, malahan mula mengganggu staf. Mula mengganggu dia punya staf, dia punya pekerja tuan-tuan. Pekerja jadi tak boleh nak tidur, pekerja jadi macam tak boleh nak duduk dalam kedai, jadi panas walaupun ada aircon tuan-tuan. Jadi tuan-tuan perempuan nampak kelibat dalam kedai. Bila nak ke malam tak berani orang nak duduk tuan-tuan. Tak mau. Peniaga pekerja-pekerja dia boleh bertahan sampai jam 4-5 je tuan-tuan. Lepas tu tak mau dah. Petang dekat maghrib tak mau dah tuan-tuan. Sedangkan kedai dia buka sampai malam tuan-tuan. Jadi beberapa cawangan saya pergi seluruh Malaysia pusing tuan-tuan. Alhamdulillah lepas kita buat, alhamdulillah ni dia telefon okey lah. Okey dah tuan-tuan. Okey sangat-sangat dah tuan-tuan. Perniagaan dia jatuh teruk tuan-tuan. Dia jatuh teruk. Sebab seolah-olah orang tak nampak langsung kedai dia tadi. Dan ramai orang cakap walaupun kedai tu duduk di tingkat bawah, tapi orang macam orang tak nampak. Lalu saja tuan-tuan, tak singgah. Jadi inilah antara zikir yang saya buat dalam kedai tersebut tuan-tuan. Saya tak buat depan-depan kaunter. Saya pergi kat store dia, duduk kat store dia tuan-tuan. Saya duduk kat store dia, saya pun baca. Zikirkan ini tuan-tuan. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Bukan sekadar zikir lah tuan-tuan. Nanti saya beritahu. Ni baru masuk bab zikir dia. Zikir pelayan tuan-tuan ambil satu. Untuk buka kedai balik dan untuk buka balik perniagaan, antara ini yang pertama zikir ni. Yang kedua kaedah kita nak buka balik. Kaedah nak buka balik dan nak buat rawatan dalam kedai. Nanti sampai bab benteng diri. Benteng diri. Lepas tajuk ni. Habis bab pelaris ni, saya akan cerita bab benteng diri dan juga kediaman dan juga permis perniagaan. Kaedah yang sama tuan-tuan, tapi ada tuan-tuan perlu buat yang tu dulu. Baru zikirkan yang ini. Biasanya saya zikirkan ini sama ada hari kedua ataupun selepas saya buat rawatan yang itu tadi tuan-tuan. Selepas saya buat rawatan itu baru saya duduk, saya akan zikir. Biasanya saya akan duduk dalam store dia tuan-tuan. Saya akan duduk dalam store dia, kita akan zikir. Tuan-tuan, kadang-kadang kalau dengan izin Allah tuan-tuan, kadang-kadang tengah zikir tu pun tuan-tuan dah boleh nampak. Tengah zikir tu bukan boleh nampak benda tak tuan-tuan. Boleh nampak pelanggan mulai masuk. Keluar masuk. Sepanjang 2-3 jam kita duduk tadi tuan-tuan. Kadang-kadang dia boleh buat jualan tuan-tuan untuk dalam seminggu atau 2 minggu dah tuan-tuan. Jualan dia tuan-tuan. Kalau dengan izin Allah tuan-tuan. Ini yang saya tengok sendirilah. Beberapa tempat keberkesanan zikir tadi tuan-tuan. Bila kita zikirkan, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Minta direct dengan Allah. Dia ada beberapa kaedah. Kena buka lain dulu. Kena cara rawat kedai dulu. Rawat permis perniagaan dulu. Lepas tu baru zikir tuan-tuan. Zikir ni kita buat selepas kita clearkan. Mesti buat clearance dulu tuan-tuan. Jangan terus zikir. Mesti buat clearance dulu. Clearance pun nanti saya akan ajar juga tuan-tuan. Tapi bukan malam ni lah.
Bukan malam ni. Malam besok lah kot, tuan. Ni kita pelaris ni dah tinggal sikit je dah. Dan malam besok dah mula. Tapi bukan malam besok, tuan. Sebab malam besok kita mula benteng diri dulu. Saya akan ajar benteng diri dulu, tuan. Macam mana kita nak benteng diri kita, nak hijab diri kita, tutup diri kita daripada terkena perkara-perkara yang kita tidak ingini. Dan benda ni sebenarnya saya dah cerita dah awal dulu, tuan. Di awal-awal dulu, tuan. 2 bulan yang lepas. Awal dulu, tuan. Tapi mungkin tak sedetail inilah. Tapi nanti saya akan ceritakan lebih detail bagaimana untuk benteng diri, harta benda, kediaman dan juga perniagaan, harta kenderaan sekalipun, tuan. Harta kenderaan sekalipun. Supaya tidak ada apa-apa benda yang boleh mengganggu gugat kita, tuan-tuan. Sebagai persediaan, saya bukan suruh tuan-tuan dan puan jadi perawat, tak. Tapi kalau tuan-tuan dan puan dah memang perawat dalam ni, macam Tuan Mazlan dia perawat, dan ada beberapa orang lagi yang perawat dalam ni, tak apalah, tuan-tuan, tak ada masalah. Mungkin untuk tambah ilmu. Tapi bagi tuan-tuan, saya bukan suruh tuan-tuan semua jadi perawat, tak, tuan-tuan. Tapi paling tidak, tuan-tuan, WhatsApp aku lah video ni, Zat. Nak WhatsApp macam mana, Zat? Zat boleh tengok dalam saya punya FB je, Zat. Zat boleh tengok dalam FB saya. Sebab saya ada upload dalam FB. Tengok FB. Sebab saya tak download, tuan-tuan. Video-video ni saya tak download, tak simpan dalam telefon. Sebab kalau saya simpan dalam telefon, hang telefon saya, tuan-tuan. Sejam, tuan-tuan. Pakailah Pro 12 pun, tuan-tuan. Habis dah, tuan-tuan. Dia tak simpan lama. Saya hanya masukkan dalam FB terus, tuan-tuan. Masuk FB terus. Jadi tuan-tuan yang mana nak rujuk video-video lama pun, tuan-tuan masuk dalam Majrah atau Majrah HQ. Dia ada 3, tuan-tuan. Ada 3 nama. Satu Majrah HQ. Itu yang Majrah HQ sama ada profile ataupun dalam sebab mula-mula saya live di profile, tuan-tuan. Sebelum saya masuk ke page. Di profile Majrah HQ atau page HQ, dan satu lagi page Majrah, dan satu lagi dalam saya punya profile sendirilah Muhammad Lutfi Razali. Muhammad Lutfi Razali itu memang saya punya profile lah, tuan-tuan. Dan page itu saya tukar-tukar daripada dulu page Muhammad Lutfi, saya tukar, tuan-tuan, dan sekarang ni saya guna page benda yang sama, page yang sama, cuma saya ubah nama kepada Majrah sekarang ni, tuan-tuan. Dan nanti saya akan ubah semua page, tuan-tuan. Semua page mungkin kepada minyak hantu. Mungkin kepada minyak hantu, tuan-tuan. Sebab produk lah, insyaAllah nanti siap 2-3 hari lagi, 3-4 hari lagi, tuan-tuan. Seminggu lagi siap produknya, tuan-tuan. Jadi saya akan tukar kepada minyak hantu nanti, tuan-tuan. Jadi insyaAllah tuan-tuan yang mana nak jadi ejen, bagi tahu awal ada berapa orang dah, tuan-tuan. Nanti saya akan dapatkan maklumat semua. Saya akan WhatsApp personal lah, nanti saya akan WhatsApp dulu, dan saya akan kumpulkan tuan-tuan dalam WhatsApp group dulu. Apa tindakan-tindakan awal, saya akan bagi talk dulu. Dan dalam grup lah saya akan letak tuan-tuan dan puan yang mana jadi ejen dulu dalam grup dulu. Saya nak train dulu sedikit. Saya akan bagi kursus dulu, tuan-tuan. Saya akan bagi kursus dulu sedikit berkenaan dengan kaedah guna, cara guna, dan tuan-tuan dan puan kena tahu serba sedikit. Tak banyak, tuan-tuan. Sikit tak apa dah. Dapat asas dia tak apa dah, tuan-tuan. Yang ni untuk bantu orang lain pula, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Jadi nanti saya bagi tahu kaedah nak rawat yang berkaitan dengan itu tadi, dan bagaimana nak buat air pun semua saya akan bagi tahulah, tuan-tuan, nanti insya-Allah. Saya takkan sembunyi, tuan. Saya akan cerita habis. Tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan tunggu je lah bab air, bab ni. Tapi pelaris ni kalau tuan-tuan rasa nak buat terus, besok boleh buat dah, tuan-tuan. Besok boleh mula terus buat dah, tuan-tuan. Tuan-tuan masuk kedai, kalau tuan-tuan ada kedai makan, terutama kedai makan, tak kira lah besar mana, tuan-tuan. Tak kira lah tuan-tuan berniaga tepi jalan ke, ada restoran ke, ada kafe ke, tak kisah. Tuan-tuan baca lah antaranya zikir ni, tuan-tuan. Surah Sad ayat 54, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Tuan-tuan baca ayat ni dalam keadaan yang berwuduk dan kena buat banyak, tuan-tuan. Saya kadang-kadang duduk di situ, tuan, sebab ayat ni tak panjang. Kadang-kadang sementara saya duduk di situ, kadang-kadang 3,000, kadang-kadang 7,000. Tengok berapa hari saya duduk. Kalau lama saya duduk di kedai tu tadi, tuan-tuan, lagi banyaklah saya akan zikirkan, tuan-tuan. Saya akan bukakan dengan ini tadi, tuan-tuan, dengan zikir pelaris ini tadi. Dan pelaris yang tak boleh digunakan, seperti mana kita maklum, tuan-tuan, yang tak boleh digunakan
seperti abjad-abjad, nombor-nombor, gambar-gambar, yang tu jangan guna tuan-tuan. Penggunaan azimat, ni semua saya dah bagi tahu dah lepas ni. Tangkal, ibu duit pun sama tuan-tuan. Jangan percaya bahawa duit tu boleh beranak. Kalau duit tu boleh beranak, saya dulu orang pertama akan pergi ambil duit tersebut tuan-tuan, kalau dia boleh beranak. Duit tak boleh beranak tuan-tuan, duit tak boleh beranak. Dia kata ini ibu duit. Duit ni jangan buat apa-apa. Ni kalau ibu duit ni hilang, habis semua perniagaan. Dia pun jagalah punya ibu duit ni tuan-tuan, tak guna-guna. Tak guna-guna ibu duit. Dia kata ibu duit tuan-tuan. Ni jadi jatuh kepercayaan. Sebab dia percaya jika ibu duit tu tak ada, berniaga dia tak jadi. Kepercayaan dia. Bila kepercayaan dia lari, dia tidak percaya dengan rezeki yang Allah berikan tuan-tuan. Itu yang mula rosak akidah, terpesong akidah dia tuan-tuan. Ini yang sangat bahaya sebenarnya berkaitan penggunaan azimat, berkaitan penggunaan pelaris-pelaris yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Tetapi pelaris yang dibenarkan dalam Islam, antaranya ayat Al-Quran kita boleh baca tadi tuan-tuan. Bacalah tuan-tuan. Dan di permis perniagaan kita tuan-tuan, kalau pelanggan tu tak ramai, tuan-tuan boleh buka Al-Quran. Buka Al-Quran. Sebab bukan semua orang suka tuan-tuan. Memang tuan-tuan, sebab kadang-kadang yang masuk permis kita bukan semua orang Islam. Tuan-tuan pasang sewaktu tak ada orang, pagi-pagi waktu nak masak, penyediaan masak. Kalau tuan-tuan berniaga pagi, dah tentu tuan-tuan buka akan pagi-pagi. Pagi-pagi dah mula datang, dah mula nak masak. Sebelum tuan-tuan buka pintu depan, tuan-tuan duduk dalam tu bacakan ataupun pendengarkan dengan Al-Quran tu tadi. Baca bagi Al-Quran tu bergema dalam kita punya permis perniagaan. Pertama sekali, jangan duk buka lagu tuan-tuan. Buka Al-Quran dulu mula-mula sekali tuan-tuan. Pagi-pagi tu buka Al-Quran dulu. Biar bacaan Al-Quran. Bila pelanggan dah sampai, baru tuan-tuan slowkan sedikit. Sebab ada setengah orang datang, dia tak suka. Tapi tuan-tuan sebenarnya itulah pelaris paling kuat tuan-tuan. Pelaris paling kuat, iaitu ayat-ayat Al-Quran. Kadang-kadang dengan asbab dia dengar tadi, dia rasa tenang. Duduk kedai ni rasa tenang, rasa nak mari lagi. Tuan-tuan. Jadi kalau ada pelanggan tak komplain, tuan-tuan pasanglah. Tapi kadang-kadang ada yang pelanggan komplain tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, penggunaan wafak serta gambar orang soleh dianggap mempunyai kuasa melariskan perniagaan mereka. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, barang siapa yang membaca suratul Waqiah pada setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa kesusahan dan kefakiran selamanya. Ini satu lagi tuan-tuan, setiap malam. Dia banyak kaedah. Tuan-tuan boleh tengok suratul Waqiah ni, dia banyak kaedah. Ada orang amalkan 25 kali. 25 kali setiap kali lepas semayang, 25 dalam masa satu minggu. Dalam masa 7 hari satu minggu tuan-tuan, dia baca. Jadi dia akan dapat beberapa kali bacaan suratul Waqiah. Ada orang baca selepas asar 14 kali. 14 kali tuan lepas asar. Dan ada orang baca setiap kali lepas solat. Tuan-tuan, amalkan je lah. Amalkan je lah tuan-tuan. Nabi pesan di sini, barang siapa membaca suratul Waqiah pada setiap malam, bacalah malam tuan-tuan. Jadi para ulama ni dia khusus pula. Ulama-ulama ni dia khususkan, baca banyak ni. Ia terpulang tuan-tuan. Boleh baca banyak mana pun tuan-tuan. Tapi paling tidak sekali sehari. Sekali sehari sebelah malam tuan bacalah tuan-tuan suratul Waqiah. Atau rajin lagi selepas kita buat tahajud. Buat tahajud sementara nak menunggu waktu subuh, baca suratul Waqiah. Itu pun boleh juga tuan-tuan. Boleh pilih, kita boleh pilih sendiri tuan-tuan pembacaan suratul Waqiah ni tadi tuan-tuan. Baca, tapi kalau boleh buat tiap-tiap hari, jangan tinggal. InsyaAllah Allah akan tunjukkan tuan-tuan. Allah akan tunjukkan. Tapi janganlah baca, Ustaz saya dah baca dah berapa kali. Dah baca dah Ustaz, baru semalam saya baca tak ada apa-apa. Memanglah tuan-tuan. Jadi amalanlah lama sikit tuan-tuan. Tuan-tuan dah lama dah tak baca. Kita dah lama dah tinggal tuan-tuan benda tu. Lepas tu tiba-tiba baca sekali terus nak jadi. Tak lah tuan-tuan. Kena baca ulang banyak kali lah dulu. Sebab Allah nak bagi Allah nampak balik ni tuan-tuan. Nak bagi Allah nampak balik bahawa oh dia ni ada minta ni. Dia ni selalu baca Waqiah tiap-tiap malam ni. Bagi-bagi malaikat bagi kat dia. Bagi. Baru Allah bagi tuan-tuan. Ni buat 2-3 malam dah fed up, memang tak jadilah tuan-tuan. Dia kena buat berterusan. Saya ada sini tuan-tuan, ada seorang jemaah ni tuan. Saya suka tengok dia tuan-tuan. Walaupun dia gopoh-gopoh tuan-tuan. Orang azan antara dia antara orang yang agak lambat tuan-tuan sampai. Tapi dia tak pernah tinggal jemaah. Tuan-tuan. Saya perhatikan. Sebab dia kan lalu depan rumah saya tuan-tuan.
Daripada zuhur sampai isyak. Dia memang dia jaranglah, kecuali kalau dia kerja di luar. Daripada di rumah dia pun saya tahu kat mana tuan. Bila saya lalu kawasan rumah dia, daripada dia berniaga juga tuan. Mungkin dia buat wiring ke tuan. Wiring sebab dengan tangga dengan apa. Daripada dia pakai kereta biasa, kereta kecil tuan. Lepas tu dia tukar upgrade sikit, naik sikit. Dan baru ni saya tengok dia upgrade lagi tinggi tuan. Di situ kita nampak. Di situ saya nampak tuan. Dan kita boleh nampak, boleh nilai. Dia duk pergi jemaah hari-hari tuan. Allah bagi yang tu tuan. Allah bagi yang tu. Walaupun kadang-kadang tengok dia kelam kabut. Dia antara orang yang lalu motor laju tuan. Dia akan laju. Dia akan laju tuan depan rumah tuan. Sebab kita dah tahu dia nak kejar, nak berjemaah tuan. Dan nampak kehidupan dia makin lama makin berubah. Makin lama makin berubah. Tapi bukan saya tengok dia 2-3 hari tuan. Bukan 2-3 hari. Saya nampak dah lebih daripada setahun 2 tahun dah tuan. Lebih daripada setahun 2 tahun dia buat. Sembahyang jemaah tak tinggal tuan. Dia tak tinggal langsung. Jadi ikut kemampuan kita lah tuan. Ikut kemampuan kita. Jadi ikhtiarkan supaya kita dapat buat secara istiqamah. Kalau tuan-tuan boleh pergi jemaah, itu satu bonus lah. Kalau tak boleh tuan-tuan, paling-paling tidak buat ni suratul waqiah ni setiap malam tuan-tuan. Dia dua tuan-tuan. Ni kawan-kawan karib tuan-tuan. Suratul waqiah dan surah Al-Mulk. Surah waqiah untuk kaya dunia, surah Al-Mulk untuk kaya akhirat tuan-tuan. Dua-dua ni kena baca. Dan bukan sekadar untuk kaya tuan-tuan. Surah Al-Mulk tadi untuk kita elak, untuk kita minta kepada Allah SWT ringankan siksaan dalam kubur. Ringankan siksaan di alam barzakh tuan-tuan. Surah Al-Mulk. Kalau dengan izin Allah, mungkin kita akan terlepas daripada siksaan di alam barzakh. Tapi itu atas boleh bicara daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi paling tidak kita amalkan. Janganlah kita amalkan itu semata-mata mengharapkan itu, tetapi mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-dua ni macam adik-beradik tuan-tuan. Bila buat suratul waqiah, buat dengan surah Al-Mulk sekali. Dua tuan-tuan. Bukan panjang mana tuan-tuan. Tak panjang mana tuan-tuan. Tak panjang tuan-tuan. Surah Al-Mulk baru 30 ayat tuan-tuan. Pendek surah waqiah pun pendek tuan-tuan. Boleh baca. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Suratul Waqiah terkenal dengan khasiatnya sebagai ayat yang menjadi sumber kekayaan dan perlindungan kepada kefakiran. Dengan mewirikan surah Al-Waqiah sebagai bacaan rutin setiap hari dan malam, maka insya-Allah Allah akan menjauhkan kefakiran selamanya. Sa'ad Al-Mufti mengatakan bahawa hadis yang menceritakan tentang surah ini kebanyakan adalah sahih. Sebab tu kebanyakan hadis yang berkaitan dengan suratul waqiah ni kebanyakannya sahih tuan-tuan. Jadi kita boleh jadikan amalan tuan-tuan. Jadi kuatlah hadis ni, kuat tuan-tuan. Ustaz ulang surah apa zikir buka kedai. Tuan-tuan. Surah Sad ayat 54. Puan Liza, surah Sad ayat 54. Surah Sad ayat 54. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Itu jadikan zikir, tapi buat banyak. Apa-apa perniagaan tuan-tuan sebenarnya. Jadi pada malam ni saya cerita pelaris malam ni untuk semua perniagaan. Semua jenis perniagaan. Tuan-tuan buat perniagaan pakaian, tuan-tuan buat perniagaan bandel, perniagaan pasar malam, perniagaan kedai runcit, perniagaan minimarket, perniagaan kedai makan, gerai makan, kedai pisang goreng, gerai pisang goreng, jual air, jual ayam, apa-apa saja, pejabat hartanah, properti tuan-tuan, boleh. Ini zikir yang kita boleh baca tuan-tuan. Tuan-tuan amalkan, jadikan amalan selain daripada suratul waqiah tadi tuan-tuan. Jadikan amalan insya-Allah. Ini adalah pelaris yang cukup hebat tuan-tuan, cukup hebat. Cubalah amalkan tuan-tuan, mudah-mudahan Allah berikan kita ketenangan. Kadang-kadang Allah tidak bagikan rezeki yang berkaitan keuangan, tapi Allah bagi rezeki kita sihat. Allah bagi rezeki kita sihat badan. Tuan-tuan, jangan kata rezeki bukan sihat, bukan kesihatan, bukan rezeki. Kesihatan itulah rezeki yang cukup kuat. Rezeki yang tiada tandingannya. Kesihatan tu badan. Allah rezekikan kita sihat. Allah berikan kita sihat, semuanya dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebihkan kita jadi sihat. Memang kita berniaga tak berapa
okey lah tuan-tuan, cukup-cukup makan. Lepas nak belanja anak, lepas nak belanja rumah, lepas bayar sewa, lepas bayar kereta apa semua, simpanan tu tak apa nak ada, tapi sikit-sikit ada lah. Okey lah tuan-tuan. Yang penting Allah bagi. Allah bagi juga apa dia? Nikmat sihat. Nikmat sihat ni rezeki yang tidak terkira tuan-tuan. Rezeki yang utama tuan-tuan ialah nikmat sihat. Tuan-tuan carilah. Carilah apa pun tuan-tuan. Orang banyak duit pun tuan-tuan, bila mana dia tak sihat, masuklah mai rezeki kat mana boleh kata, aku tak heran sangat dah masuk banyak tu. Yang penting aku sihat, dia kata. Yang penting aku sihat, aku nak sihat. Dia kata, aku nak sihat. Berapa pun kalau boleh sihat, kalau dia boleh bangun, boleh berjalan, berapa pun orang akan sanggup bayar tuan-tuan. Berapa pun dia sanggup bayar tuan-tuan. Kita sebut je 10 Tan Sri, boleh. Lebih pun boleh lagi kata. Janji boleh sihat tuan-tuan. Ini rezeki nombor 1 tuan-tuan. Jangan kita tengok rezeki tu hanya wang ringgit saja, hanya kebendaan saja. Tak tuan-tuan. Rezeki tu sihat badan ni. Rezeki terutama lah tuan-tuan. Sihat tubuh badan. Tak sihat tubuh badan, tak guna sekupang tuan-tuan. Apa pun tak boleh nak buat tuan-tuan kalau tak sihat. Tapi walaupun Allah tak bagi kita rezeki ikut wang ringgit, tapi Allah bagi rezeki. Alhamdulillah. Syukur tuan-tuan. Allah bagi kita sihat. Allah bagi nikmat sihat. Berapa banyak Allah tunjukkan kepada kita orang yang seusia kita, kawan-kawan yang seusia dengan kita tuan-tuan, dah pun pergi tinggalkan kita. Seusia dengan kita tuan-tuan. Saya macam kawan saya baru-baru ni tuan-tuan, kawan saya. Sama tuan-tuan, sama umur dengan saya tuan-tuan. Kena serangan jantung tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sihat tu nikmat rezeki yang tidak terhingga, yang Allah kurniakan kepada manusia tuan-tuan. Kepada kita semua, kepada tuan-tuan, kepada saya. Itu nikmat rezeki yang Allah kurniakan yang paling tidak terkira, tidak ternilai lah tuan-tuan. Tidak ternilai rezekinya tadi. InsyaAllah dengan mengamalkan surah Al-Waqi'ah saban hari sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, hidup kita akan sentiasa dimurahkan rezeki, dilimpahi kebahagiaan. Sama juga tuan-tuan, bahagia. Bahagia suami isteri, bahagia keluarga dengan anak-anak, suami dengan pasangan dia isteri, isteri dengan pasangan dia suami tuan-tuan. Ini pun rezeki juga tuan-tuan. Allah kurniakan kepada kita rezeki yang kita bahagia keluarga. Kita hidup dalam keluarga tu cukup bahagia. Cukup bahagia, cukup sempurna kita rasa. Bukanlah wang ringgit yang dikejar, bukanlah wang ringgit yang dicari. Tapi kalau ada nak tuan-tuan, minta dengan Allah supaya ada bagi kesenangan. Tetapi duit tu bukanlah kunci kebahagiaan. Duit tu bukan kunci kebahagiaan. Tetapi bila mana kita bahagia, Allah beri bahagia kepada kita, kita senang. Kita senang, kita happy tuan-tuan, kita happy. Walaupun duit tu cukup-cukup makan. Walaupun duit tu alah cukup-cukup tuan-tuan, dekat-dekat ni tuan-tuan, dekat ni. Tak lemah, tak tenggelam, tak timbul sangat tuan-tuan. Cukup-cukup makan. Tapi dia kata okey, tak apa masalah. Tak apa bang, tak apa, janji kita bahagia. Janji kita bahagia, janji kita happy, janji kita seronok tuan-tuan. Jadi ini juga rezeki yang Allah kurniakan kepada kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Jadi tuan-tuan, ini antara adalah tuan-tuan, antaranya lagi, dengan izin Allah kita akan memperoleh rezeki yang melimpah ruah supaya kita berkesempatan melaksanakan amal jariah dan meringankan beban golongan yang kurang bernasib baik. Tuan-tuan, ini yang punca tuan-tuan. Punca kita bila mana Allah bagi kita rezeki yang tidak terhingga, bila Allah bagi kita rezeki yang lebih tuan-tuan, jangan kita lupakan orang yang di sekeliling kita. Niatkan tuan-tuan, niatkan yang elok. Awal kita nak berniaga, ya Allah, aku nak berniaga ni, aku nak bantu orang sekeliling aku, ya Allah. Bukan nak kaya diri sendiri saja tuan-tuan. Memang orang berniaga tu memang kita tak ada cerita lain tuan-tuan. Memang dia nak ubah hidup dia. Nak ubah hidup dia. Tapi tuan-tuan, niatkan betul-betul, ya Allah, aku nak ubah hidup aku dan orang sekeliling aku, ya Allah. Aku nak bantu, aku tengok orang tu susah, ya Allah. Aku tak boleh nak bantu dia, ya Allah. Sebab aku pun dalam keadaan terkapal-kapal juga. Boleh bantu sikit, tapi tak boleh nak bagi kesenangan pada dia dengan lebih. Minta dengan Allah Subhanahu Taala, ya Allah, kalau kau bagi aku rezeki lebih, aku akan tolong dia, ya Allah. Aku tolong dia. Aku tolong dia. Macam mana kau bagi ke aku cuba tolong dia. Ini niat, tuan-tuan, niat. Niat kita nak bantu orang sekeliling kita. Sebab itulah pegang kata-kata ni tuan-tuan, pegang hadis ni.
Khairun nas anfa'ahum linnas. Nabi SAW kata, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia yang boleh memberi manfaat kepada manusia yang lain. Nabi ni tuan, Nabi dia bagi satu benda tuan, satu mutiara. Mutiara, kita anggap mutiara ni tuan. Hadis-hadis ni tadi tuan. Nabi SAW tengok keadaan. Ada bila sahabat tanya, sahabat-sahabat yang tengah membaca Quran, yang tanya tadi tengah-tengah baca Quran, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang sebaik-baiknya kita sebagai manusia kita buat? Apa yang terbaik bagi manusia? Nabi cakap, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Nabi SAW kata, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ada hadis yang tu juga tuan-tuan. Dan ada lagi tuan-tuan, Nabi SAW, siapakah yang terbaik antara kamu? Yang terbaik di antara kamu ialah yang terbaik dengan pasangan dia, yang terbaik dengan isteri dia. Tuan-tuan, Nabi SAW cerita akhlak manusia ni tuan-tuan, bergantung kepada keadaan situasi. Sama juga situasi itu tadi, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia yang boleh memberi manfaat kepada manusia yang lain. Kita dah ada tuan-tuan, ada dah tapak dia. Cuma kita nak gilap sikit dah. Nak gilap sikit. Cuma kita tahu kaedah, tahu teknik tuan-tuan, supaya kita boleh bantu orang sekeliling kita. Ini tujuan kita berniaga. Bukan nak kaya sendiri, bukan nak buncit perut sendiri tuan-tuan. Tak tuan-tuan. Iaitu untuk bantu orang sekeliling. Bila kita kaya, kita nak orang lain pun kaya juga. Sebab tu bila berniaga, kita tak boleh sombong tuan-tuan. Kita tak boleh rasa, hang niaga lah, aku buat cara aku. Tapi tuan-tuan, kalau kita betul-betul jaga tuan-tuan, jaga. Contoh tuan-tuan, kita ambil staff. Kita berniaga, kita ambil staff. Staff tu kita dah anggap staff sungguh tuan-tuan, staff sungguh. Memang dia kerja macam mana gila tuan-tuan. Kita kerja juga tuan-tuan, tapi dia kerja lagi teruk tuan-tuan pada kita sebenarnya tuan-tuan. Lalu kita langsung tak hargai dia tuan-tuan. Langsung tak tampak dia pun. Tak pernah tanya pun apa impian dia, apa cita-cita dia, kenapa nampak kerja bersungguh sangat ni. Tuan-tuan pernah tanya tuan-tuan? Tuan-tuan, cuba dekati mereka ni tuan-tuan. Cuba dekati mereka ni. Tuan-tuan, saya ada satu kisah dia tunjukkan tuan-tuan, bukan di Malaysia, di barat tuan-tuan, di barat. Mereka ni memang buat projek besar-besar tuan-tuan, buat projek besar-besar, dan projek tersebut tuan-tuan, pelbagai peringkat lah pekerja tuan-tuan. Dan ada seorang makcik ni cleaner tuan-tuan. Makcik ni cleaner. Tapi makcik ni kerja dengan dia tu lebih daripada 20 tahun dah tuan-tuan. Lebih daripada 20 tahun makcik ni tadi kerja tuan-tuan. Cleaner kat pejabat dia. Cleaner dia punya office lah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tengok macam mana orang putih buat tuan-tuan. Orang barat buat tuan-tuan. Satu ketika tuan-tuan, makcik ni diarahkan untuk pergi bersihkan sebuah rumah tuan-tuan. Sebuah rumah diarahkan untuk bersih. Makcik pun pergi bersihkan rumah tadi. Dia bersihkan semua, buat macam biasa, macam dia bersihkan biasa tuan, dengan menyapu, dengan lap semua lah dia buat tuan-tuan. Dah habis tuan-tuan, dia pun panggil makcik tu tadi. Okey, dah siap kan makcik? Semua dah siap dah nak balik. Dia pun bagi kunci. Okey, ni kunci dia, nanti makcik boleh datang lagi, boleh cuci lagi. Okey lah. Dan ini surat dia, kata surat kebenaran untuk datang. Tuan-tuan, bila dia buka baca surat tu tadi tuan-tuan, bukan surat apa tuan-tuan, surat hak milik tuan-tuan. Surat hak milik tuan-tuan. Surat pemilikan rumah tersebut tuan-tuan. Menangis makcik tadi tuan-tuan. Menangis makcik tadi sebab apa? Sebab tengok rumah tu tadi nama dia. Rumah tadi nama dia tuan-tuan. Sedangkan dia dalam office tadi tuan-tuan, dia hanya cleaner tuan-tuan. Tapi bos dia tuan-tuan, dia pun pandang bukan cleaner, tapi dia pandang family. Inilah keluarga, dia kata. Inilah keluarga. Sebab apa dia bagi? Sebab makcik kerja dengan saya, dia kata. Dah 20 tahun dah. Lebih daripada 20 tahun makcik kerja dengan saya, tuan-tuan. Dia cerita, tuan, makcik dah kerja dengan saya lebih daripada 20 tahun dah. Jadi ini sebagai penghargaan kepada makcik. Pernah ke kita kerja banyak tahun macam tu, orang bagi lagu tu, tuan-tuan? Ada ke tuan-tuan? Sekarang mungkin ada. Bagi kereta, bagi apa, sekarang mungkin ada. Tapi kalau dulu tak ada tuan, kerja macam nak orang mati, kerja gila tuan-tuan. Tapi apa pun bila akhir-akhir ni tuan, tak ada hang aku saja tuan. Hak kaya dia seorang lah tuan. Hak staff melingkup habis semua tuan. Jadi tuan, itu konsep niaga yang salah tuan. Konsep berniaga yang salah.
Jadi sebenarnya konsep yang betul ialah sama-sama buat, sama-sama naik, sama-sama rasa tuan-tuan. Sama-sama rasa, sama-sama boleh kecapi nikmat dia tu tadi tuan-tuan. Nikmat keuntungan yang kita boleh kongsi bersama. Itu baru betul tuan-tuan. Dengan kita punya staff, dengan kita tim kita tuan-tuan. Itu yang betulnya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Itu antara tuan-tuan boleh buat tuan-tuan. Dua benda saya tinggal pada malam ni. Saya pun tak mau cerita panjang. Dua benda saja tuan-tuan. Surah Sad ayat 54 dan suratul Waqiah. Ustaz, saya tak pandai baca Quran. Pergi belajar. Pergi belajar tuan-tuan. Sementara masih ada waktu, sementara masih ada masa, sementara Allah bagi kita sihat. Saya percaya tuan-tuan, bukan semua orang boleh baca. Tapi paling tidak cari peluang. Tuan-tuan, Ustaz, saya malu lah bersuka siapa subuh semuka tuan-tuan yang belajar online berapa banyak lah tuan-tuan. Belajar online, Al-Quran belajar online. Berapa banyak? Sangat banyak. Sangat banyak. Spend masa tuan-tuan. Spend masa mungkinlah kena bayar sikit yuran. Allah tuan-tuan, kalau yuran pun ada, saya tengok tuan-tuan ada satu ni 250 untuk seumur hidup tuan-tuan. 250 yuran dia untuk seumur hidup. Boleh tengok video-video dia, boleh mengaji lagi bila dah habis, boleh mengaji talaki lagi tuan-tuan. 250 tuan-tuan. Boleh untuk semua hidup tuan-tuan. Boleh sangat lah tuan-tuan, boleh sangat. Tuan-tuan carilah. Yang mana tak pandai baca Quran, pergi belajar. Belajarlah tuan-tuan. Sementara Allah beri peluang kita masih bernyawa. Sementara Allah beri peluang kita masih boleh bercakap. Sementara Allah beri peluang kita masih boleh bernafas ke hidung kita. Sementara Allah bagi peluang kita boleh menampak dengan mata kita. Sementara Allah bagi peluang kita boleh dengar, boleh ada jalan, ada kaki boleh jalan, ada tangan boleh buat macam-macam. Sebelum Allah kakukan kita, pergilah tuan-tuan. Carilah, belajarlah tentang Al-Quran. Saya sendiri pun sedang belajar tuan-tuan, belajar tambah lagi tuan-tuan, tambah dah tahu, tambah lagi tuan-tuan. Rupa makin lama kita belajar makin bodoh tuan-tuan kita ni tuan-tuan. Makin banyak kita belajar makin bodoh tuan-tuan, makin bodoh kita ni tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan? Kita tahu Allah rupanya lagi sikit ilmu aku. Lagi kecil yang kita tahu tuan-tuan. Allahu Akbar, luahnya ilmu Allah Subhanahu taala ni tuan-tuan. Tak terhitung tuan-tuan. Tuan-tuan, jadi antara ilmu yang kita patut belajar, wajib belajar Al-Quran. Belajarlah tuan-tuan. Kalau mana tak tahu, pergi belajar. Mudah-mudahan dengan kita baca tu tadi tuan-tuan, Allah bukakan pintu rezeki kita. Jadi cukup setakat itu saja dulu tuan-tuan pada malam ini. InsyaAllah besok saya cerita bab berkenaan dengan benteng diri. Dan kalau benteng diri untuk diri sendiri dulu dan untuk family. Dan selepas itu kita akan cerita berkenaan permis perniagaan, cerita berkenaan dengan rumah, cerita berkenaan dengan kenderaan. Yang ni nanti tuan-tuan gabungkan yang pelaris dengan yang kaedah kita nak benteng rumah, kaedah nak rawat rumah tu tadi bagaimana, tuan-tuan kaedah nak rawat permis perniagaan bagaimana, nanti kita gabungkan kedua-duanya itu tuan-tuan, tuan-tuan akan dapat satu keputusan yang cukup hebat kalau tuan-tuan buat. Dengan syarat kena buat. Boleh buat sendiri ke? Boleh. Asalkan tuan-tuan boleh baca Quran. Bagus lagi kalau nak jadi amalan tu, tuan-tuan pergi baca dulu, pergi dengar dulu, pergi cari kawan-kawan, dengarkan bacaan kepada dia. Aku nak amalkan ayat ni, hang tolong dengar Ustaz. Kalau salah, hang tolong tegak. Aku nak baca. Kalau salah, tolong tegak tuan-tuan. Minta kawan yang lebih pandai sikit daripada kita, yang lebih sikit Al-Qurannya daripada kita, lebih alim sikit daripada kita tuan-tuan. Minta mereka ni tolong dengar bacaan-bacaan yang kita nak baca, jadikan amalan. Supaya amalan kita tadi betul. Supaya amalan kita tadi kita baca dengan tepat. Semampu yang boleh lah tuan-tuan. Semampu yang boleh. Sebab kita bukan lidah Arab tuan-tuan. Tapi semampu yang boleh tuan-tuan. Jadi cukup setakat itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang tu daripada kelemahan diri saya. Jadi kita tutup dengan lau kana bainana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.